Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid sekalian? Saya harap murid-murid sihat. Hari ini bersama lagi kita dalam pendidikan kesihatan tahun 6 di bawah tajuk Sihat Sejahtera Bersih Sempurna, iaitu penjagaan kebersihan dan kesihatan diri. Sebelum memulakan pembelajaran, kita ambil tahu dulu apakah standard kandungan, objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan kita pada pagi ini. Standard kandungan kita ialah 1.1.3 iaitu mengaplikasikan cara menjaga kebersihan dan kesihatan diri remaja lelaki serta perempuan. Objektif pembelajaran kita pula ialah murid dapat mengaplikasi cara menjaga kebersihan dan kesihatan diri, dan yang kedua, murid mengetahui alatan yang boleh digunakan untuk menjaga kesihatan dan kebersihan diri. Kriteria kejayaan kita pula ialah yang pertama, murid dapat menyebut dua cara menjaga kebersihan dan kesihatan diri bagi setiap aspek, dan yang kedua, murid dapat menyatakan dua alatan yang boleh digunakan dalam penjagaan kebersihan dan kesihatan diri. Murid-murid bolehlah membuka buku teks kamu pada muka surat 5. Di akhir pembelajaran, sepatutnya murid-murid boleh menjawab soalan pada muka surat 5 iaitu penjagaan kesihatan dan kebersihan diri dalam 4 aspek iaitu badan, muka, kaki dan gigi. Sebelum kita pergi lebih lanjut, kita ambil tahu dulu apa itu maksud kebersihan diri. Apa maksud kebersihan diri murid-murid? Ya, kita mandi, kita gosok gigi, kita sabun, itu semua kebersihan diri kan murid-murid. Jadi kita ambil tahu dulu apakah pengertiannya. Kebersihan diri merupakan kebersihan tubuh badan yang perlu dijaga oleh setiap individu untuk menjamin kesejahteraan hidup. Amalan menjaga kebersihan diri perkara yang amat penting. Kepentingan menjaga kebersihan diri bukan sahaja untuk diri sendiri, malah untuk orang yang berada di sekeliling kita agar mereka merasa selesa. Kepentingan menjaga kebersihan diri adalah tuntutan agama Islam. Malah agama Islam itu sendiri melambangkan kebersihan. Faham ya murid-murid apa itu kebersihan diri? Seterusnya kita ingin melihat bagaimana cara untuk menjaga kebersihan dan kesihatan badan. Bagaimana murid-murid? Betul. Kita perlu mandi, kita perlu sabun. Okey, mari kita lihat betul tak tekaan murid-murid ya. Pertama kita mandi, kedua kita mandi dengan menggunakan sabun, mesti menggunakan sabun. Dan yang ketiga kita juga boleh menggunakan shampoo. Dan yang keempat kita lap badan dengan tuala yang bersih. Dan seterusnya kita menggunakan deodorant untuk menjaga bau badan kita. Dan seterusnya kita mencukur bulu ketiak agar tidak ada bau-bau yang kurang selesa di situ. Dan yang terakhir sekali kita pakai pakaian yang bersih. Ini ialah menjaga kebersihan dan kesihatan badan. Murid-murid, kita ingin pula melihat apakah cara untuk menjaga kebersihan dan kesihatan muka. Apa yang murid-murid buat untuk menjaga muka? Betul. Selalu kita cuci muka, betul? Kita mencuci muka menggunakan pencuci muka yang sesuai. Pertama, kita mencuci muka. Kedua, kita jangan picit jerawat di muka kita. Kita boleh menggunakan ubatan yang sesuai. Dan yang ketiga ialah kita merapi ataupun mencukur. Okay, untuk kaum lelaki, untuk remaja lelaki, kita cukur misai ataupun janggut atau rapikan. Dan yang terakhir, kita gunakan krim muka yang sesuai. Seterusnya, kebersihan dan kesihatan kaki. Okay, kita boleh berus kaki. Apabila kita berjalan di dalam rumah, pasti ada kekotoran yang melekat pada kaki kita. Okay, sebaiknya sebelum tidur ataupun jika kita lihat kaki kita kotor, kita patutlah memberus kaki kita dan menggunakan sabun. Yang kedua, lap kaki supaya sentiasa kering. Dan yang ketiga, gunakan krim kaki jika kita ada masalah kaki agar kaki kita tidak berpeluh dan mengeluarkan bau yang busuk. Dan seterusnya kita menggunakan pengetip kuku untuk potong kuku kaki.
Selain itu, kita juga perlu tukar stoking yang kita pakai setiap hari. Jika murid-murid datang ke sekolah, murid-murid perlu menukar setiap hari stoking yang dipakai agar tidak berbau busuk. Seterusnya, jika kaki kita sentiasa berpeluh, kita perlulah menggunakan bedak yang sesuai ataupun talkum yang sesuai untuk kaki kita sebelum kita memakai kasut. Okey, seterusnya kita pakai kasut yang sentiasa ditukar. Maksudnya murid-murid janganlah pakai kasut yang sama setiap hari. Sebab kasut yang sama setiap hari kita berpeluh kaki dan akan meninggalkan kotoran dan bau yang kurang enak. Dan yang terakhir sekali, kita perlu udarakan kasut. Bermaksud apabila sebelah malam ataupun bila kita tidak memakai kasut kita biarkan kasut kita terbuka ataupun kita jemur sedikit untuk membuang kotoran ataupun bakteria yang ada di dalam kasut kita. Boleh faham murid-murid cara untuk menjaga kebersihan dan kesihatan kaki. Seterusnya, kita pergi kepada yang terakhir iaitu cara menjaga kebersihan dan kesihatan gigi. Bagaimana murid-murid menjaga gigi murid-murid? Cuba kita tengok gigi kita. Adakah gigi kita bersih? Adakah gigi kita putih? Okey murid-murid, yang pertama ialah kita perlulah menggosok gigi. Berapa kali kita nak gosok gigi murid-murid? Boleh menggosok gigi setiap kali selepas makan dan juga sebelum kita tidur. Dan selain pada itu, kita juga boleh gunakan floss gigi. Floss gigi dia macam benang ya murid-murid, kita masukkan di celah-celah gigi pada bahagian yang sukar dilalui oleh berus gigi kita. Dan seterusnya kita boleh berjumpa doktor gigi jika ada masalah ataupun melakukan pemeriksaan berkala gigi selama 6 bulan sekali. Atau kita juga perlu berus dan menggunakan berus dan ubat gigi yang sesuai. Dan kita juga digalakkan minum susu untuk menguatkan kesihatan gigi kita. Dan yang terakhir ialah kita perlu kurangkan makanan bergula gigi. Okey, seterusnya di sini cikgu akan simpulkan apa yang telah kita pelajari tadi, iaitu cara menjaga kebersihan badan, kebersihan muka, kebersihan kaki dan kebersihan gigi. Okey, kita lengkapkan di sini di mana untuk menjaga kebersihan badan, kita mandi, guna sabun, guna shampoo, keringkan badan, gunakan deodorant. Kebersihan muka, cuci muka dengan air bersih, cukur janggut, gunakan krim yang sesuai dan jangan picit jerawat. Dan untuk menjaga kebersihan kaki, kita gunakan berus kaki, guna sabun, lap kaki, guna krim yang sesuai, potong kuku dan kita tukar stoking dan kasut. Okey, dan yang terakhir ialah kebersihan gigi, iaitu kita berus gigi setiap hari, gunakan floss, guna ubat gigi yang sesuai dan berjumpa doktor gigi jika ada masalah ataupun melakukan pemeriksaan gigi secara berkala selama 6 atau 3 bulan sekali. Seterusnya, ini ialah kepentingan menjaga kebersihan diri. Mengapa murid-murid kita perlu menjaga kebersihan diri? Kerana yang pertama, agar penampilan diri kita menarik. Kedua, mengelak diri daripada penyakit. Yang ketiga, agar minda kita cerdas dan badan yang sihat. Dan yang kelima, dapat belajar dengan selesa. Dan juga rakan-rakan akan suka berkawan dengan kita jika badan kita selesa, tidak berbau. Dan yang ketujuh, dapat menumpukan perhatian semasa pembelajaran. Dan yang ke-8, dapat melakukan pelbagai aktiviti dengan yakin. Murid-murid, seterusnya kita ingin mengetahui apakah alatan yang digunakan dalam penjagaan kebersihan dan kesihatan diri. Apakah jika murid-murid lihat gambar ini, apakah nama alatan-alatan ini? Cuba murid-murid teka. Betul, pandai. Ada pengetip kuku, ada pencukur bulu, ada berus gigi, ada floss gigi dan ada berus kaki. Seterusnya murid-murid, kita cuba menjawab soalan pengukuhan untuk melihat pemahaman kita pada pembelajaran pagi ini, iaitu cara menjaga kebersihan diri. Kita akan lihat bagaimana cara untuk menjaga badan, muka, kaki dan gigi. Adakah murid-murid masih ingat apa yang telah kita pelajari tadi? Pandai. Masih ingat ya murid-murid? Kita mencuba. Okey, bagaimana untuk jaga badan? Kita mandi dan pakai pakaian yang bersih. Untuk menjaga muka pula murid-murid, kita boleh cuci muka dan pakai krim muka yang sesuai. Kaki,
kita boleh berus kaki dan juga pakai stocking yang bersih. Bagaimana pula dengan gigi? Kita perlu gosok gigi dan boleh juga menggunakan floss gigi. Okey. Baiklah. Selain daripada soalan yang telah saya sediakan tadi, murid-murid juga boleh menjawab soalan dalam talian yang lebih menarik dan interaktif. Okay, murid-murid boleh melayari laman sesawang berikut yang berwarna kuning ini, iaitu menjawab soalan berkenaan cara-cara menjaga kebersihan dan kesihatan diri, dan laman sesawang yang berwarna biru ini ialah alatan-alatan yang digunakan untuk menjaga kebersihan dan kesihatan diri. Saya juga telah sediakan QR code untuk murid-murid scan jika murid-murid ingin lebih cepat sampai ke laman sesawang berikut. Murid-murid jangan lupa mencuba ya murid-murid kerana ia permainan yang sangat menarik. Okey, sebelum mengakhiri pembelajaran kita lihat dulu apakah kesimpulan yang telah kita belajar pada pagi ini, iaitu kriteria kejayaan yang ingin kita capai, iaitu murid-murid dapat menyebut dua cara menjaga kebersihan dan kesihatan diri bagi setiap aspek, dan yang kedua, murid dapat menyatakan dua alatan yang boleh digunakan dalam penjagaan kebersihan dan kesihatan diri, dan kedua-dua kriteria ini telah pun kita belajar tadi, dan murid-murid boleh kukuhkan lagi dengan menjawab soalan dalam laman sesawang yang telah saya sediakan. Sampai di sini sahaja ya murid-murid. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.